Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pertamanya kita niat i'tikaf. Bagi yang belum berniat, nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid sunnatan lillahi taala. Sahaja aku beriktikaf di dalam masjid ini sunat kerana Allah taala. Yang saya muliakan tuan-tuan imam, barisan jawatan kuasa masjid, tuan-tuan haji, para asatizah, guru-guru agama, muslimin, para jemaah, mudah-mudahan kita semua dirahmati, dikasihi, disayangi, dimuliakan, diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita rafa'kan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita pada malam ini di dalam rumah Allah, sama-sama kita melakukan ketaatan dan ibadah. Mudah-mudahan kita beroleh rahmat, kasih sayang dan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, Tuhan kami, dorongkan hati-hati kami ini ya Allah untuk kami dapat terus mengingati-Mu. Wa a'inna ala syukrika, mudahkan kami ya Allah untuk kami mensyukuri setiap nikmat-Mu. Wa a'inna ala husni ibadatik, dan bantu kami ya Allah untuk kami dapat sentiasa memperbaiki amal ibadah kami kepadamu. Allahumma alimna ma yanfa'una, ajarkan kami ya Allah ilmu yang bermanfaat. Wa yanfa'una bima 'allamtana, manfaatkan ilmu yang Kau curahkan kepada kami pada malam ini ya Allah. Allahumma zakkirna min huma nusina, ya Allah ingatkan kami ya Allah akan ilmu yang pernah kami pelajari tapi kami lupa ya Allah. Al-Quran yang pernah kami hafal tapi kami lupa ya Allah. Allahumma alimna min huma jahilna, ajarkan kami ya Allah ilmu yang kami tak tahu ya Allah, ilmu yang belum pernah kami pelajari. Wa azidna ilman, tambahkan kami ya Allah ilmu pengetahuan dunia dan akhirat. Wa azidna ikhlasan fi qulubina, campakkan keikhlasan ke dalam hati-hati kami ini ya Allah. Wa azidna amalan salihan fi hayatina, jadikanlah di setiap gerak perbuatan harian kami Engkau kira sebagai amal soleh yang mendatangkan pahala kepada kami dan menghapuskan dosa-dosa kami. Amin ya rabbal alamin. Muslimin yang dirahmati Allah, alhamdulillah hari ini kita dapat bersama lagi dalam siri kuliah sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di hujung perbahasan kita pada malam ini dapat menambah baik rasa cinta, keimanan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada malam ini kita akan menyambung perbahasan kita berkaitan dengan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar daripada kota Mekah. Tuan-tuan, kali pertama Nabi keluar daripada Mekah kerana Mekah ketika itu tepu dengan dengan dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada orang nak terima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan setelah kematiannya Khadijah, setelah kematiannya Abu Talib, maka makin tak berkesan. Tuan-tuan, dakwah tu tak ada lagi penerimaan daripada orang-orang Mekah. Maka Nabi keluar daripada Mekah menuju ke satu tempat yang bernama Taif. Hari ini kita menyambung perjalanan kita daripada Taif, 30 hari dakwah Nabi ke Taif. Tuan-tuan, pada tahun ke-10 kenabian, pada bulan Syawal, setelah kematian Abu Talib dan Khadijah, ketika penentangan semakin dahsyat, maka Nabi keluar daripada Mekah. Bersama siapa? Anak angkat dia, Zaid bin Harisah. Nabi keluar, perjalanan pergi ke Taif, naik bukit 10 hari. Tuan-tuan, dalam keadaan berjalan kaki, maka berdakwahlah Nabi SAW. Setiap yang lalu, pedagang-pedagang yang lalu, maka Nabi berdakwah, tetapi ditolak. Tuan-tuan, kemudian 10 hari sampai sahaja ke Taif, maka Nabi menetap di Taif selama 10 hari. Apa yang berlaku? Mereka menentang Nabi SAW. Pada hari ke-10 Nabi berada di Taif, maka Nabi dihalau keluar daripada bumi Taif. Halau keluar. Tuan-tuan, ukhruj min biladina, keluarlah daripada bumi kami. Dalam keadaan hina, mereka membaling batu, baling kayu, baling tulang-tulang, kemudian melontarkan kata-kata yang menyakitkan hati. Tuan-tuan, maka Nabi keluar daripada bumi Taif, masuk ke dalam kebunnya Utbah dan Syaibah ibnai Rabi'ah. Kedua-duanya anak Rabi'ah. Utbah dan Syaibah, dia ni orang Mekah. Tuan-tuan, kita mengulang kaji, murajaah sedikit. Tuan-tuan, ketika mana Nabi duduk di dalam kebun tadi, maka Nabi mengangkat tangan, mengadu kepada Allah. Nabi berdoa. Tuan-tuan, dalam doa yang masyhur yang kita pernah sebutkan sebelum ini, Nabi mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sukanya dakwah ni. Kau nak hantar aku ke mana ya Allah? Di bumi yang mana aku tinggal, mereka memegang kekuasaanku, memegang urusanku. Siapa? Orang Mekah. Nabi orang Mekah.
Tapi orang Mekah, orang kampung sendiri tak terima Nabi SAW. Nabi keluar pergi Taif, kena baling batu. Kau nak hantar aku ke mana ya Allah? Mengadu Nabi SAW. Maka ketika mana dalam keadaan berdarah, dalam keadaan penat dan sebagainya, maka kedua-dua lelaki tadi, Utbah dan Syaibah yang saya sebut tadi, dua orang pembesar Mekah yang memiliki kebun di Taif. Dia ni tengok kesian, maka dihantar hamba dia yang bernama Addas. Maka Addas masuk Islam. Kita dah sebutkan ini, Addas, maka dia melihat kepribadian Nabi SAW, tertarik dia. Maka dengan bukti-bukti yang mana Addas ni berasal daripada Iraq, tetapi Nabi tahu tempatnya. Nabi kenal Ninawai. Nabi kenal ada seorang lelaki soleh yang menetap di sana sebelum itu. Maka yang bernama Nabi Allah Yunus alaihissalam. Tuan-tuan, maka Islam Addas. Kebenaran di depan mata, melafazkan syahadah. Islam dia. Tuan-tuan, mati Allah. Maka Nabi pun keluar daripada kebun tadi. Maka habislah 10 hari perjalanan pergi. Kemudian 10 hari Nabi berada di Taif. Kemudian 10 hari yang terakhir Nabi balik ke Mekah. 10 hari balik ke Mekah ni tuan-tuan, kalau kita ikut sipir kita, perjalanan pergi 10 hari memanglah Nabi tengah sehat. Tuan-tuan, Nabi tengah segar, maka pergi naik mendaki. Tuan-tuan, mendaki 10 hari. Tapi kalau balik dalam keadaan menurun, biasanya makin cepat. Tapi Nabi juga mengambil masa selama 10 hari. Kenapa? Kita akan sebut nanti tuan-tuan. Pada perjalanan 10 hari kembalinya Nabi ke Mekah, maka Nabi 6 hari perjalanan menuju ke satu tempat yang bernama Qarnus Sa'alib, atau digelar sebagai Qarnul Manazil yang ada sekarang ni. Tuan-tuan, Qarnul Manazil tuan-tuan, 6 hari perjalanan. Dalam keadaan Nabi berdarah, Nabi penat, Nabi dalam keadaan hatinya pecah tuan-tuan. Berkecai hatinya kerana orang-orang Taif menghalau baginda Nabi SAW. 6 hari tak dijawab doanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Belum ada doa Nabi SAW belum dijawab oleh Allah. Belum dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. 6 hari perjalanan, maka Nabi sampai ke Qarnul Manazil, turun Malaikat Jibril di balik-balik awan. Maka dia menceritakan, baginda menceritakan kepada Sayyidatina Aisyah, aku melihat di balik awan tadi adanya Jibril, dan bersama Jibril ni ada malaikat, satu lagi malaikat yang bernama Malakul Jabal. Malakul Jabal ni malaikat penjaga gunung. Maka bila sampai sahaja kepada Nabi SAW, mereka menawarkan kepadaku. Malakul Jabal ni menawarkan kepada Nabi, Zaka ya Muhammad. Dia tunjuk apa? 2 bukit. 2 bukit yang mana bukit ini dinamakan Akhshabain. Satu namanya bukit Abu Qubaish, satu lagi Qu'ayqi'an. 2 bukit ni Akhshabain. Tuan-tuan, kalau kau nak, aku boleh terbalikkan satu bukit hempas ke Makkah, dan satu bukit lagi aku hempaskan ke Taif. Tapi apa kata Nabi SAW? Jangan Malakul Jabal, bal arju, bahkan aku mengharapkan ayyakhruja min aslabihim ma ya'budallah wa la yusyriku bihi syai'ah. Akan keluar daripada tulang-tulang sulbi mereka orang yang beriman kepada Allah dan tidak mensyirikkan Allah. Tuan-tuan, hari ini kita menyaksikan Taif 100% Muslim. Alhamdulillah. Tuan-tuan, ini berkat doanya Nabi SAW. Jadi Nabi SAW bila dah menerima jawapan daripada Allah, ini pertolongan ghaib daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka tenanglah Nabi. Nabi tenang. Bila Nabi tenang saja, Nabi keluar daripada mana tadi? Qarnul Manazil. Nabi meneruskan perjalanan sehingga sampai ke satu tempat yang bernama Nakhlah. Nakhlah ni tak jauh daripada Mekah. Tadi 6 hari perjalanan. 6 hari perjalanan. Duduk dekat mana? Dekat Qarnul Manazil 1 hari. Tuan-tuan, kemudian balik. Kemudian balik sampai ke Nakhlah. Nakhlah ni Nabi duduk 3 hari. Perjalanan daripada Qarnul Manazil ke Nakhlah ni tak sampai setengah hari. Daripada Nakhlah nak sampai ke Mekah tak sampai setengah hari. Tapi kenapa boleh jadi 4 hari? Kerana Nabi stay dekat mana? Nakhlah. Nakhlah ni lah jawapan kepada mungkin cucu kita, anak-anak kita tanya, atau tadi ustaz cerita pasal Taif. Tuan-tuan, kita bila sebut cerita tentang Taif, dia akan berkisah tentang Nabi kena banding batu. Itu je kebiasaannya. Tuan-tuan, mana-mana pun kita akan saksikan begitu.
Maka menunjukkan seolah-olah dakwah Nabi SAW gagal. Gagal ke? Tuan-tuan, cucu kita tanya, anak kita tanya, ayah, atuk, Nabi dakwah ke Taif ke? Ya, dakwah ke Taif. Nabi gagal lah dakwah dia. Apa kita nak jawab? Kita kata, tak, Nabi berjaya berdakwah. Mana berjayanya? Nabi kena baling batu. Orang Taif tak beriman. Apa kita nak jawab, tuan-tuan? Maka jawapannya di Nakhlah. Ketika mana, tuan-tuan, mati Allah, Nakhlah ni, tuan-tuan, maka Nabi SAW dalam keadaan hatinya yang tenang. Dah terima jawapan, kemudian motivasinya dengan adas masuk Islam, tuan-tuan, kemudian Nabi menolak pula pelawaan daripada malaikat tadi, maka hati Nabi jadi tenang. Buat baik, hati akan jadi tenang, tuan-tuan. Maka Nabi sampai ke Nakhlah. Ada yang menyebutkan Nabi semayang tahajud, ada yang mengatakan Nabi semayang subuh. Tak kisahlah semayang apa, kerana sebelum tu, masa peristiwa di Nakhlah ni belum berlakunya Isra' Mi'raj, belum ada solat fardu 5 waktu lagi, tuan-tuan. Maka ketika itu Nabi pun sembahyang. Maka ketika mana Nabi membaca Al-Quran, sebahagian ulama kata ada surah Ar-Rahman, ada yang kata ayat kursi, tuan-tuan. Wallahu a'lam bissawab, tak tahu ayat apa. Tapi nak ceritanya, bila Nabi baca ayat Quran ni, maka tertutup pintu langit. Pintu langit tertutup ketika mana itu syaitan, jin, minta maaf tuan-tuan, jin ni mereka merayau satu dunia ni, satu bumi ni, mencari kenapa sebab pintu langit tertutup. Sampai ke Nakhlah mereka menyaksikan seorang lelaki yang bernama Nabi SAW, Muhammad SAW, sedang membaca Al-Quran. Maka tuan-tuan mati Allah, maka ketika itu mereka pun tak dapat naik ke langit. Mereka dah tak tahu dah berita langit, besok nak jadi apa, apa yang berlaku lusa, tahun depan jadi apa, siapa yang menang pilihan raya, semua dah tak tahu. Semua tak tahu dah. Tuan-tuan, apa yang berlaku akan datang, semua tak tahu. Jin ni sama macam kita dah. Jadi kita tak perlu gunakan jin lagi. Kerana apa? Semua dah ceritakan dalam Al-Quran. Semua Allah dah cerita dalam Quran. Maka kita tak perlu cari jin. Maka tuan-tuan mati Allah, bila jin ni dengar ayat Quran yang dibacakan oleh Nabi SAW, Allah rakamkan dalam Quran, dalam surah Al-Ahqaf, wa idh sarafna ilaika nafaran minal jinni yastami'una al-Quran. Dan ingatlah wahai Muhammad, ketika mana peristiwa kami menghalakan satu rombongan jin, ketua jin daripada negara Iraq. Jin ni bernama Jin Nusaybin, satu bangsa daripada Iraq, yang mereka ni beriman dengan agamanya Nabi Allah Musa alaihissalam. Tuan-tuan, maka ini diceritakan dalam Quran. Mereka ni datang kepada Nabi untuk mendengar Quran. Dia dengar Quran, falamma hadaruhu qalu ansitu. Bila dia dengar Quran, maka sebahagian mereka mengatakan, diam, dengar. Tuan-tuan, jin ni lagi bagus daripada kita. Kita ni dengar Quran, kita berbual. Kita dengar Quran, kita bercakap. Anak kita baca Quran, kita berbual kuat dan sebagainya. Tuan-tuan, bila dengar Quran, diam. Jin pun diam, tuan-tuan. Sebab tu kita menyanggah, tuan-tuan, bila kita sebutkan sejahat-jahat manusia sebaik-baik jin. Biasa kita dengar perkataan sejahat-jahat manusia sebaik-baik jin. Mana datang kalimah ni, tuan-tuan? Ini kalimah kufur. Al-Quran dah sebutkan dah. Jin ni bila dengar Quran, mereka mengatakan dengan sahabat dia, diam, dengar Quran. Maka mereka mendengar Al-Quran. Mereka dengar Al-Quran. Ketika mana mereka mendengar Al-Quran ini, tuan-tuan, maka falamma qudiya wallau ila qaumihim mundirin. Ketika mana mereka balik daripada dengar Quran tadi, mereka menyampaikan apa yang mereka dengar daripada ayat-ayat tadi. Dia sampaikan kepada kaum dia. Dalam kitab Ibnu Katsir dikatakan lebih daripada 120,000 jin yang akan jumpa Nabi SAW dekat Mekah nanti. Ada 120,000 jin. Tuan-tuan mati Allah, ini semua daripada hadis sahih, tuan-tuan, yang diceritakan, yang diriwayatkan sampai kepada kita, tuan-tuan, untuk kita memahami. Maka apabila mereka ini, jin-jin ni, mereka ni beriman. Qalu amanna. Dia mengajak kepada jin-jin yang lain, ya qaumana ajibu da'i Allah. Wahai jin-jin semua, terimalah dakwah ni, jawab seruan Allah ni, beriman kepada Allah. Maka mereka pun wa aminu bih, semua daripada mereka beriman terus. Subhanallah, tuan-tuan, sejahat-jahat manusia sebaik-baik jin. Mana datang kalimah ni, tuan-tuan? Sejahat-jahat jin,
Fafasaqa an amri rabbih, mereka fasik dengan arahan Tuhan, mereka jadi iblis. Mereka jadi iblis. Iblis nak sesatkan manusia, minta izin Allah. Minta izin Allah. Sesungguhnya dengan kebesaran engkau, izinkan kami untuk sesatkan manusia sampai hari kiamat. Iblis minta izin dengan Allah. Tuan-tuan, manusia pernah mengaku Tuhan. Fir'aun mengaku Tuhan. Iblis pun tak pernah mengaku Tuhan. Jin ni tuan-tuan, yang fasik, yang kafir, jadi syaitan, jadi iblis. Iblis tak pernah mengaku Tuhan. Dia mengakui kebesaran Tuhan, cuma dia tak nak sujud dengan Adam kerana mereka sombong. Tetapi manusia ni sombong dia sampai dia mengaku Tuhan. Zulnawas, Raja Tuba mengaku Tuhan. Fir'aun mengaku Tuhan. Namrud mengaku Tuhan. Tuan-tuan, Raja Parsi Anuzirwan mengaku Tuhan. Mana datang tuan-tuan sejahat-jahat manusia sebaik-baik jin. Tuan-tuan, jin pun tak pernah mengaku Tuhan. Maka manusia lebih dahsyat tuan-tuan. Balhum adal, lebih buruk daripada binatang. Bila mana mereka ni tak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, mati Allah. Maka ketika mana mereka ni dengar Quran, mereka beriman. Sayyidina Umar dengar Quran, beriman dia. Jin dengar Quran, jadi pendakwah dia. Betul tak tuan-tuan? Dia dengar Quran, kemudian dia balik, dia cakap dengan kaum dia. Jadi pendakwah dia. Dengar Quran, jadi pendakwah. Kita dengar Quran, jadi apa? Saya lah tuan-tuan, dengar Quran, dengar gitu. Tak ada apa-apa. Tak ada kesan apa-apa tuan-tuan. Kita muhasabah tuan-tuan, terutama diri saya. Mudah-mudahan kita ni kembali kepada syariat Nabi SAW. Tuan-tuan, mati Allah, rupa-rupanya segala ayat-ayat yang ketika mana Nabi di Nakhlah ni beberapa hari, disebutkan 3 hari. Maknanya tadi 6 hari, 7 hari, 3 hari habis. Habislah tuan-tuan. 10 hari perjalanan. Tuan-tuan, Nabi di Nakhlah ni rupanya Nabi tak tahu pun yang jin tadi dengar Quran. Kerana apa? Bila Nabi balik ke Mekah baru turun ayat Quran ni. Dia menceritakan sesungguhnya tadi dekat Nakhlah turun jin-jin nak dengar kau baca Quran wahai Muhammad. Maka Nabi baru tahu. Tuan-tuan, ini kali pertama Nabi berdakwah kepada jin. Tapi Nabi tak nampak. Bila balik ni tuan-tuan, Nabi berdakwah kepada manusia. Nabi berdakwah kepada manusia, meneruskan dakwah. Maka tuan-tuan, mati Allah, sehingga mereka ni menolak dakwah. Orang-orang kafir, Abu Lahab, Abu Jahal ni tolak dakwah Nabi SAW, sehingga Nabi angkat tangan. Nabi angkat tangan, apa kata Nabi SAW? Allahumma arini ayatal yaum. Ya Allah, kau tunjukkan aku pada hari ini ya Allah tentang satu tanda kekuasaan. Tunjukkan aku ya Allah. Satu perkara yang kau boleh tunjukkan kepada aku tentang kekuasaan, tentang kebenaran Islam. La ubali man kazzabani ba'daha. Sehingga kan aku tak peduli dah lepas ni siapa nak tolak Islam, tolaklah. Tolaklah. Tapi kau tunjukkan aku satu benda ya Allah, supaya aku ni bila dampak benda tu, lepas ni kalau orang-orang kafir ni, orang musyrikin Mekah kalau nak tolak Islam, aku tak peduli dah, lantak kau orang lah. Aku dah berdakwah, lantak kau orang lah. Tuan-tuan, mata Allah, sehingga Nabi doa gitu. Tuan-tuan, nak cerita apa tuan-tuan? Paisi betul orang Mekah. Degil betul tuan-tuan. Dah nampak kebenaran pun dia tak nak juga. Dah nampak dah benda ni tak betul, tapi tetap juga nak ke situ. Allahu Akbar. Tuan-tuan, mati Allah. Maka inilah orang-orang kafir sehingga satu malam, tuan-tuan, selepas Isyak, maka Nabi bersama Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud ni tuan-tuan, dia apa orang panggil, dia ni macam rendah. Dia rendah orangnya. Orangnya dia macam, tuan-tuan pernah tengok tak orang Rusia, Hasbullah ke apa? Yang kecil orang, tapi kaya. Dia dah besar sebenarnya, dia dah berumur dah, tapi orangnya kecil. Ini Ibnu Mas'ud. Tuan-tuan, Ibnu Mas'ud ni tuan-tuan, maka dibawa oleh Nabi SAW selepas Isyak kegelapan malam. Dia dah bawa melalui perkuburan Ma'la. Tuan-tuan kalau pernah pergi Mekah, tuan-tuan akan jumpa satu perkuburan memanjang, perkuburan Ma'la. Tiba-tiba nanti ada jalan raya, sambung lagi jalan tu. Kubur tadi sambung lagi, dia memanjang kubur tu. Ni perkuburan Ma'la. Tuan-tuan, kalau dekat Madinah, perkuburan Baqi'. Antara manusia yang terawal dibangkitkan oleh Allah adalah di perkuburan Baqi', kan? Kemudian Ma'la.
Tuan-tuan, dekat Ma'la ni ada kuburnya Sayyidatina Khadijah, putera-puteranya Rasulullah, ya, Ibrahim, Abdullah dengan Qasim, tuan-tuan, siapa lagi, pakcik-pakcik Nabi, semua ni kat Ma'la, tuan-tuan. Perkuburan ni, tuan-tuan, lalu Nabi bawa Ibnu Mas'ud, maka Nabi ni ambil sebatang kayu dengan tongkatnya Nabi SAW, maka disuruh Ibnu Mas'ud duduk sini, maka Nabi buatkan bulatan. Dia ambil kayu, tongkat tadi, dibuat bulatan, dibuat bulatan, tutup. Tuan-tuan, untuk apa ni, tuan-tuan? Kerana Nabi ni sebenarnya dia nak berdakwah kepada golongan jin. Nabi nak berdakwah kepada golongan jin. Ini kali kedua Nabi SAW berdakwah kepada jin. Kali pertama Nabi tak nampak, tapi dia berdakwah. Macam kita lah, tuan-tuan, kita naik motor pergi masjid hari ni, pergi sembahyang maghrib, tuan-tuan, dalam masa yang sama sebenarnya kita berdakwah. Dakwah bil hal. Kita start motor, orang sebelah dah tengok, oh Pak Leman ni nak gerak dah pergi sembahyang maghrib. Aku ni tak bila nak pergi sembahyang maghrib. Dia muhasabah diri tu, tuan-tuan. Lusa, tiap-tiap hari pagi-pagi kita start motor, tiap-tiap hari dia nampak kita, dia tengok kita, bagus Pak Leman ni. Bagus dia. Sampai masa, tuan-tuan, kita mati. Sampai masa kita mati. Dakwah kita tadi tu, tuan-tuan, rupa-rupanya bila kita mati, tergerak hati dia. Mati Pak Leman, aku ni pun akan mati juga. Pergilah masjid. Pergi masjid dia. Kerana apa? Sepanjang dakwah kita tadi, start motor, yang kita tak nampak pun dia tengok kita. Dia tengok daripada tingkap. Abang, Pak Leman dah pergi masjid. Baru dia nak keluar. Kadang-kadang dia malu nak duduk luar. Dia malu nak duduk luar. Tuan-tuan, sebab apa orang pergi masjid, dia malu, dia masuk dalam. Dah habis semayang semua, baru dia keluar. Tu orang kita, tuan-tuan. Saya lah tu, tuan-tuan. Kadang-kadang segan nak duduk luar kalau tak nak pergi masjid. Tapi dakwah tu, itu dakwah. Nabi tak tahu pun. Tuan-tuan, buat kebaikan. Tunjukkan kebaikan. Kerana apa? Orang akan nampak kebaikan kita, mungkin itu dakwah bil hal. Dakwah ada 3, tuan-tuan. Antaranya dakwah bil hal, yang mana kita terjemahkan dalam perbuatan, orang tengok. Bukan riak, tuan-tuan. Kita nak tunjuk. Sebab tu, tuan-tuan, semayang raya, semayang Jumaat, kita kena pergi balik. Nak pergi haji, kena isytihar pada orang. Jangan senyap-senyap, siap marah orang sebelah. Kau sibuk sangat cakap aku nak pergi haji. Semua orang kampung tahu. Baguslah. Itu syariat, syiar. Kena apa? Sebarkan. Tuan-tuan, orang nak pergi haji, kena sebarkan. Semua orang tahu dia nak pergi haji. Tuan-tuan, ini ada 3 perkara yang syiar dalam Islam, tuan-tuan. Supaya apa? Supaya orang tengok kita buat ibadah, tuan-tuan. Maka Nabi SAW bila sampai di kegelapan malam, tuan-tuan, maka Nabi buatkan bulatan di keliling Ibnu Mas'ud. Apa kata Nabi SAW? Duduk di sini, duduk dekat sini. La tabrahanna fala tukallimuhunna. Jangan bercakap, jangan bertegur sapa dengan sesiapa pun yang kamu nampak. Macam kita lah, tuan-tuan, masuk hutan. Ada orang tegur, "Hoi, hutan ni, tuan-tuan, jangan nyaut." Tuan-tuan, jangan. Fala tukallimuhunna fa innahum la yukallimuk. Sesungguhnya jin takkan bercakap dengan kita kecuali ada sebab. Ada sebab. Dia nak kacau, ganggu kita. Maka kalau kita jawab, masalah. Tuan-tuan, kalau kita jawab, masalah. Maknanya kalau ada siapa-siapa yang ganggu kita, kalau orang tua dulu, malam-malam ada binatang lalu, jangan tegur. Tuan-tuan, kucing lalu, jangan tegur. Tuan-tuan, kita takut. Tuan-tuan, mungkin jin tak ada masalah. Tuan-tuan, mungkin betul kata mak ayah kita. Kerana jin akan bertukar dalam bentuk binatang. Namanya apa? Hafaf. Jin hafaf yang berkait dengan binatang. Dia boleh bertukar dengan ular hitam, kalajengking, dengan binatang apa? Kucing hitam dan sebagainya. Wallahu alam. Bunyi-bunyi malam-malam tu yang tiba-tiba meremang. Itu jin hafaf. Itu jin hafaf. Tuan-tuan, dia mengganggu kita. Maka ketika itu Nabi kata apa? Fasta'iz billah, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, wanfassa an yasarik. Ludah. Buat 3 kali. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Buat 3 kali. Tuan-tuan, takut kita malam kan? Malam-malam kita takut. Kita dalam keadaan duduk rumah seorang-seorang, tuan-tuan, maka kita dalam keadaan takut, ada bunyi binatang dan sebagainya. Tuan-tuan, maka bacalah a'udzubillahi minasyaitanirrajim wanfassa an yasarik. Sembuhkan, ludahkan kat tepi. Tuan-tuan, ini Nabi SAW ikhtiar kita, tuan-tuan, kerana syaitan, jin akan lari ketika mana kita sebutkan nama-nama Allah. Tuan-tuan, mati Allah. Maka
Bila Ibnu Abbas ni, hadis ni riwayat Ibnu Mas'ud, tuan-tuan, dia menceritakan tentang kejadian tadi. Maka aku melihat Nabi ni dia masuk ke dalam kegelapan ketika mana datang banyak lelaki-lelaki yang berbadan besar duduk di keliling Nabi, kemudian dia terus hilang di dalam pandangan. Tuan-tuan, dah masuk alam jin lah. Tuan-tuan, orang sini kata apa? Masuk alam bunian. Tuan-tuan, masuk dalam alam jin. Tuan-tuan, maka Nabi berdakwah sehingga Nabi ni, kepenatannya Nabi SAW berdakwah, baca Quran dengan suara yang kuat. Dengan suara yang kuat, Ibnu Mas'ud cakap, maka dia kata, aku melihat Nabi hilang dalam kegelapan tadi. Maka Nabi keluar semula dalam keadaan kepenatan Nabi, sehingga Nabi meletakkan kepalanya di pehanya Ibnu Mas'ud, tertidur Nabi kat situ. Subhanallah, penatnya dakwah dengan jin. Tuan-tuan, kita tak tahulah nak dakwah jin macam mana. Tuan-tuan, tapi nak cerita dia, ini yang disebutkan oleh ulama. Tuan-tuan, mati Allah, jin ni tuan-tuan, nak sebutkan, kan tadi Nabi doa, tunjukkan satu tanda kekuasaan. Tuan-tuan, jin ni dia berdakwah, dia nakkan tanda, dia nakkan bukti. Tuan-tuan, kerana itu kita kena ingat tuan-tuan, jin ni daripada golongan Nusaybin di Iraq. Iraq ni dalam yang beriman dengan agamanya Nabi Allah Musa alaihissalam. Nabi Musa ni, kalau kita belajar sirah Nabi Musa, apa cerita yang kita boleh simpulkan dalam satu kalimah? Mukjizat. Betul tak? Tuan-tuan, mukjizat. Kenapa mukjizat? Kerana orang-orang di zaman Nabi Allah Musa banyak guna jin untuk sihir. Sebab tu tuan-tuan, banyak mukjizat. Maka jin ni kata apa? Dia minta bukti dengan Nabi. Kalau engkau betul seorang Nabi, tunjukkan aku kebenarannya. Maka tuan-tuan, mati Allah, tuan-tuan, kalau tuan-tuan pergi Mekah, tuan-tuan yang dah pernah pergi Mekah sini tuan-tuan, nanti tuan-tuan akan pergi ke satu tempat yang bernama Al-Hujun. Al-Hujun ni tuan-tuan memang banyak jin. Saya pernah bawa jemaah saya, tuan-tuan, saya jalan, hati-hati dekat depan sana banyak jin, jangan sampai tergoda. Tuan-tuan, dulu ada masjid kucing, orang panggil. Tuan-tuan, jalan tuan-tuan, sampai dekat satu tempat memang terang kawasan dia. Saya cakap dah dekat, kena hati-hati, istighfar semua, jaga keimanan. Tuan-tuan, lalu sebelah kedai. Betul tuan-tuan, memang tak kuat hati. Dia tengok kedai pertama jual air tebu. Air tebu tu tuan-tuan, dia panggil, Malaysia. Oh, tu Ustaz, kita pergi singgah kejap. Saya dah cakap dah tadi. Inilah godaannya. Dia sampai tu, minum, beli barang dan sebagainya, terus lagi sampai ke perkuburan Ma'la. Perkuburan Ma'la ni tuan-tuan, kalau belah sana tabung haji dia. Kita pergi ni, kita melintah jalan, kita akan jumpa ada satu masjid namanya Masjid Syajarah. Masjid Syajarah. Tuan-tuan, boleh gambar. Siapa yang dah pernah pergi, dia tergambar. Oh, ada satu Masjid Syajarah. Tuan-tuan, belah sini ni ada jalan, 6 lorong. Sebelah sini ada satu lagi masjid namanya Masjid Syajarah juga. Ada 2 masjid Syajarah. Tuan-tuan, Mekah ni kita tak pelik, Madinah kita tak pelik kalau masjid tu dekat-dekat. Kita tak pelik, ya. Ada satu tempat tu namanya Masjid 7. Dekat peristiwa Khandaq. Dekat Madinah. Ada masjid tu 7 masjid. Masjid Saidina Ali, Masjid Saidina Umar, semua sebelah. Tuan-tuan, semua masjid. Tuan-tuan, maka ada satu masjid ni namanya Masjid Syajarah. Sebelah sini Masjid Syajarah juga. Lebih kurang jauhnya macam sini sampai Sempang lah. Jauh jugalah tuan-tuan, Masjid Syajarah. Sebelah sini kubur Ma'la. Tuan-tuan, saya gambarkan tuan-tuan supaya nanti kita pergi, kita nampak. Tuan-tuan, 2 masjid ni, kalau kita terus lagi menyelusuri tepi perkuburan Ma'la, nanti kita akan jumpa ada satu masjid lagi yang bernama Masjid Jin. Masjid Jin. Tuan-tuan, jin ni tadi, 3 masjid ni dia berkait. Tengok kisah dia tuan-tuan. Ini kisah yang disebutkan dalam kitab. Dekat Masjid Jin tadi, tuan-tuan, maka dekat situlah Ibnu Mas'ud dibuatkan bulatan dan Nabi masuk ke alam jin untuk berdakwah. Tuan-tuan, mati Allah. Maka keluarlah jin tadi. Maka apa kata Nabi SAW? Baik, aku akan tunjukkan tanda-tanda bahawa agama yang aku bawa ni agama yang benar. Tuan-tuan, maka apa yang berlaku? Jin tadi kata apa? Muhammad,
Kalau engkau betul seorang Nabi, kau tengok di hujung sana. Dekat Masjid Jin ni, dengan Masjid Syajarah lah, lebih kurang lah, jauh dia tu. Jauh juga tuan-tuan. Saya ingat dalam 300 meter, 400 meter ada tuan-tuan. Maka dia tunjuk, kau nampak pokok tu? Ya, aku nampak. Kau panggil pokok tu, suruh dia bersyahadah. Suruh dia bersyahadah. Tuan-tuan, maka apa kata Nabi SAW? Ayyatuhas syajarah ta'al. Maka terkeluar pokok tadi, akarnya daripada bumi, bergerak menuju kepada Nabi SAW. Tuan-tuan, ini bukan cerita dongeng, tuan-tuan. Ini bukan cerita dongeng. Kalau dengar macam pelik. Ini macam cerita kartun Alice in Wonderland. Tuan-tuan, itu cerita kartun. Ini cerita benar, tuan-tuan. Ini cerita benar. Riwayat daripada hadis-hadis Nabi SAW. Maka bergeraklah pokok tadi menuju kepada Nabi SAW. Ayyatuhas syajarah, wahai pokok, antashhada, apa kata Nabi? Antashhada annallah, antashhada asyhadu an la ilaha antashhada, adakah kamu akan bersaksi bahawa la ilaha illallah wa anni Muhammad Rasulullah, dan aku ini Muhammad pesuruh Allah? Maka apa kata pokok? Pokok pun kata apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Muhammad Rasulullah. Tuan-tuan, mati Allah, bersyahadah pokok tadi. Kemudian apa kata Nabi? Balik semula ke tempat engkau. Maka pokok tadi balik semula ke tempat dia, masuk balik dalam tanah. Kemudian bertanyalah Nabi kepada jin, adakah kamu beriman? Maka jin-jin tadi pun kata apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Muhammad Rasulullah. Beriman 120 jin. 120,000 orang jin. Dikira orang tuan-tuan, jin. Jin lah tuan-tuan. Jadi kalau kita panggil ekor, 120 ekor jin, tuan-tuan. Macam menghina pula, tuan-tuan. Kita kena ikram jin. Kerana Nabi SAW setelah keluar daripada dakwah dengan jin tadi, maka datang hadis-hadis Nabi SAW. Apa kata Nabi? Fala tastanju bihima. Tulang, makanan, jangan beristinja dengan benda tu. Roti, boleh tak roti, tuan-tuan? Ada orang istinja guna batu, kan, tuan-tuan, ya? Tulang tak boleh, tuan-tuan. Kerana apa? Ikram kepada jin. Aku telah memberi mereka makan daripada tulang dan makanan. Ada orang kata kita guna tisu. Tak ada tisu, roti pun boleh, dia kata. Jangan. Roti tak boleh, haram, tuan-tuan. Kerana apa? Makanan ini adalah jin. Makanan untuk jin. Yang kotor-kotor dekat tepi-tepi tu, kita buang ke tepi je. Tuan-tuan, kita jangan ambil tulang tu kita buat, jangan buat. Ini makanan jin, tuan-tuan. Kita kena ikram jin. Fa innahuma ta'amun ikhwanukum, saudara-saudara kita. Makanan saudara-saudara kita. Siapa saudara kita? Jin, tuan-tuan. Jin tu saudara kita. Kalau mereka Islam, mereka beriman kepada Allah, dia bersaudara kita. Tuan-tuan, dia saudara kita. Ya, jadi ini jin, tuan-tuan. Maka banyak lagi hadis-hadis yang lain. Kerana Nabi pun sebut, jin-jin ni datangnya hadis-hadis Nabi bahawa jin ini menduduki rumah-rumah. Rumah-rumah yang kosong. Rumah-rumah yang kosong. Sebab tu kalau kita nak masuk rumah yang kosong, assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Kita bagi salam. Kenapa? Kerana dalam tu ada jin yang mana mereka juga saudara kita. Kalau kita pakai redah je, dia tak puas hatilah dengan kita. Dia kacau kita nanti. Tuan-tuan, kemudian apa lagi? Di dalam kamar-kamar mandi, toilet, tandas, dia suka duduk dalam tu. Duduk lama-lama dalam tandas. Kita kan sekarang, kalau dulu orang baca surat khabar. Sekarang ni duduk dalam tandas 1 jam. Baca mesej. Tengok internet dan duduk dalam tandas lama-lama. Tempat apa ni? Tempat jin. Jin suka. Tuan-tuan, dalam lubang-lubang jin. Nabi sebut, dalam lubang-lubang kita jangan pula pergi kebun, tengok ada lubang, nak buang air besar, berak kat situ. Habis kita. Kacau, kita kacau saudara-saudara kita. Jangan kencing dekat dalam lubang-lubang. Ini lubang apa ni? Tak ada apa-apa ni, kencing dalam tu. Balik bentan. Tuan-tuan, jangan bentan. Sebab kita ada adab. Kerana apa? Kita kena ikram dia. Kita kena muliakan. Sebab tu Nabi sebut. Tuan-tuan, kemudian di padang-padang pasir dan di gua-gua, tempat-tempat yang gelap, tempat-tempat yang jarang orang datang. Maka tempat yang tadi, tuan-tuan, kita masuk dalam kebun, tengok satu tempat tu pokok buluh dan sebagainya, kawasan tu gelap, terlindung, jarang orang lalu kat situ. Situ hati-hati. Di tempat-tempat yang begitu ada tanda-tanda yang Nabi sebut.
Tuan-tuan, kita tak reti nak sebut, saya tak reti nak sebut sebab saya bukan pakar perubatan. Orang yang suka dengan bahagian perubatan Islam ni dia tahu tempat-tempat tu. Cuma Nabi gambarkan, tuan-tuan, kemudian di pasar-pasar, jin banyak, tuan-tuan. Sebab itu Nabi tak suka pasar. Kita suka pasar. Betul tak? Pergi pasar raya, pergi pasar ikan, lama duduk. Tak, jangan tuan-tuan. Jangan jadi yang pertama, jangan jadi yang terakhir orang yang keluar daripada pasar. Jangan jadi orang yang pertama masuk pasar. Nabi tak suka. Tuan-tuan, hadis ni tuan-tuan membuatkan saya memang jarang masuk pasar. Saya datang pasar, saya duduk dalam kereta. Orang rumah saya yang masuk. Tuan-tuan. Jadi pasar ni tuan-tuan, dia ada doa nak masuk. Kerana apa? Ada jin jahat dekat sana. Tuan-tuan, kemudian di masjid-masjid Allah. Di rumah-rumah Allah ada jin. Tuan-tuan. Ada jin ni. Mungkin dia bersama dengan kita dalam kuliah ni. Tuan-tuan, kita cerita pasal dia. Tuan-tuan, maka kita kena ikram jin. Kena ikram mereka, kena muliakan mereka kerana mereka juga saudara-saudara kita. Nabi sebutnya fa innahum ikhwanukum, bahawasanya mereka itu adalah saudara kamu. Tuan-tuan mati Allah, Islam 120 orang jin. Tuan-tuan, Islam. Besoknya Nabi malam tadi, Nabi balik semula pergi ke Mekah, balik rumah tidur. Besok pagi lepas subuh tuan-tuan, Abu Lahab datang kepada Nabi. Muhammad, aku dengar malam tadi kau berdakwah dengan jin. Tuan-tuan, kau berdakwah dengan jin. Ya, betul. Nabi kata, betul lah, aku berdakwah dengan jin. Aku dengar engkau cabut pokok dan pokok tu bersyahadah, mengaku Tuhan dan mengaku bahawa Allah sebagai Tuhan dan engkau sebagai Rasul. Ya, betul, kata Nabi SAW. Muhammad, tunjukkan dengan kami juga. Tunjukkan juga dengan kami. Sebagaimana kamu tunjukkan dengan jin, kalau kamu dapat buat begitu, kami akan beriman kepada kamu. Tuan-tuan, mati Allah. Sama tak macam jin? Sama, tapi lain. Dia tak serupa, tuan-tuan, mati Allah. Pergilah Nabi ke tapak yang sama, tempat jin tadi. Tuan-tuan, malam tadi Nabi di situ. Ada kesan bulatan. Tuan-tuan, maka mereka pun panggil orang-orang Mekah. Panggil orang-orang Mekah. Abu Lahab. Tuan-tuan, Abu Lahab dipanggil orang kuliah. Tuan-tuan, dia panggil semua orang datang. Muhammad, malam tadi Muhammad dia dakwah kepada jin, dipanggil pokok tu, dia datang dan bersyahadah. Hari ni kalaulah Muhammad ni boleh panggil pokok tu dan pokok tu bersyahadah, kita semua akan beriman. Maka Nabi pun excited lah. Nabi SAW, ni inilah masanya aku nak tunjukkan. Maka Nabi pun panggil, sama macam malam tadi, ayyatuhas syajarah ta'al. Maka pokok, wahai, tadi pokok tu kat sana kan, ini satu pokok lagi yang belah sana. Sebab itu ada dua masjid syajarah. Ada dua masjid syajarah. Masjid syajarah yang pertama, pokok yang tercabut dipanggil oleh Nabi untuk mengislamkan jin-jin Islam. Kemudian satu lagi pokok, satu lagi masjid syajarah dipanggil untuk apa? Kerana manusia nak beriman ke tak ni. Tuan-tuan, maka Nabi pun panggil, pokok tadi pun tercabut sama seperti malam tu. Maka tercabut, datang kepada Nabi, antashhada alla ilaha illallah wa anni Muhammad Rasulullah. Adakah kamu akan bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan aku ini sebagai pesuruh Allah? Maka pokok tadi berkata, tuan-tuan, pokok tu berkata-kata, tuan-tuan, maka berkatalah pokok tadi, asyhadu alla ilaha illallah wa annaka Muhammad Rasulullah, sesungguhnya engkau adalah pesuruh Muhammad, pesuruh Allah. Tuan-tuan, maka baliklah semula ke tempat kamu. Maka pergi balik, masuk balik dalam tanah, tuan-tuan. Maka apa kata Abu Lahab? Tuan-tuan, ini kita nak bezakan antara manusia dengan jin. Tuan-tuan, apa kata Abu Lahab? Kau tengok Muhammad, sah dia ahli sihir. Nampak? Beriman tak mereka? Mereka tetap tidak beriman. Bahkan mereka bertambah kekufurannya. Tuan-tuan, ini peristiwa yang berlaku menguji keimanan, menunjukkan kebenaran depan mata, tapi mereka tak nak ikut. Tuan-tuan, sehingga Nabi ajarkan kepada kita satu doa. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Doa ni kita kena baca akhir zaman, tuan-tuan. Allahumma arinal haqqa haqqan. Ya Allah, kau perlihatkan di mata kami, ya Allah, akan yang benar itu, kebenaran itu, benda yang betul itu, betul juga di mata kami. Kalau engkau kata betul, betul juga di mata kami. Tuan-tuan, kadang-kadang benda tu betul, Allah kata, tapi di mata kita tak betul. Di mata kita tak betul. Jangan, tuan-tuan.
sayang kita, tuan-tuan. Warzuqna tiba'ah, dan rezekikan kepada kami untuk ikut. Kadang-kadang kita nampak benda tu betul dan Allah kata betul. Dalam Quran dah sebut, Nabi dah sebut, kita tahu benda tu betul dan di mata kita juga benda tu betul. Cuma kita tak mampu nak ikut. Kita tak mampu nak ikut. Kita tahu bank ni mengamalkan riba. Tiba-tiba kita nak beli rumah, kita sign juga riba tadi. Subhanallah. Allah tak bagi kita rezeki untuk ikut benda yang betul. Tuan-tuan, kita beribadah, kita sembahyang, kita taat perintah Allah, ini rezeki, tuan-tuan, yang perlu kita syukur. Tuan-tuan, bukan kerana kita baik kita sembahyang. Malam ni bukan kerana kita baik kita duduk dalam masjid, bukan. Ini Allah bagi kita rezeki. Alhamdulillah, dapat hari ni duduk kat masjid. Tuan-tuan, mati Allah. Kemudian Nabi sebut, wa arinal batila batilan, dan perlihatkan di mata aku yang salah di sisi engkau, salah juga di sisi kami. Tuan-tuan, Allah kata rasuah, ar-rashi wal murtashi finnar. Orang rasuah, orang yang memberi rasuah, semua dalam neraka. Tiba-tiba kita sokong orang yang merasuah. Tuan-tuan, apa yang berlaku? Tuan-tuan, ini bukan cerita, tak cerita apa-apa, tuan-tuan. Ini kita nak cerita contoh. Tuan-tuan, kita nampak benda tu salah, tapi kita tak nampak benda tu salah. Allah kata salah, kita tak nampak. Tuan-tuan, kita ni pembekal, tiba-tiba orang tu bagi, kita sign, kita dapat duit, kita pun belanja. Tuan-tuan, kita tahu tak benda tu riba? Kita tahu, tapi kita ambil juga. Allah tak bagi rezeki kepada kita untuk ijtinabah, warzuqna ijtinabah, untuk elak benda tu. Tuan-tuan, rugi kita. Tuan-tuan, sebab tu kita kena doa, tuan-tuan. Kita kena doa supaya apa, tuan-tuan? Benda-benda tadi tak datang kepada kita. Tuan-tuan, saya ni bercakap sebab saya tak ditawarkan. Mungkin kalau saya ditawarkan, saya pun tak dapat rezeki untuk ikut. Tak dapat rezeki. Tuan-tuan, kalau boleh jangan dapatlah. Jangan dapatlah cek 1 juta, 2 juta tu tak nak. Saya tak nak. Kalau dapatlah memang tak nak, tuan-tuan. Cukuplah rezeki yang Allah bagi pada kita hari ini. Tuan-tuan, kadang-kadang kita tak mampu, tuan-tuan. Kita tak mampu nak melawan dia. Tuan-tuan, mati Allah. Tuan-tuan, maka depan mata jin nampak kebenaran. Pokok tercabut pergi depan. Tuan-tuan, kalau kita lah, tuan-tuan, pokok tu tercabut datang kat kita. Agak-agak kita Islam tak masa tu? Kalau kita masa tu lah bukan Islam, tuan-tuan, kita nak bersama Nabi ke agak-agak, tuan-tuan? Jin bersama dengan Nabi SAW, tetapi sombongnya manusia, tuan-tuan, dia tak bersama dengan Nabi, bahkan mereka bertambah kufur. Tuan-tuan, mati Allah, mana baik jin dengan manusia? Mana baik jin manusia? Sejahat-jahat manusia, sebaik-baik jin. Jangan sebut lagi benda ni, tuan-tuan. Jangan sebut lagi. Benda ni akidah. Pada saya akidah. Tuan-tuan, kita belajar dah ni, tuan-tuan, akidah. Maka tuan-tuan mati Allah, jin menerima Islam tetapi manusia tidak menerima Islam. Tuan-tuan mati Allah, maka Nabi SAW pun teruslah, tuan-tuan, tak dapat mengislamkan lagi orang Mekah. Tepu. Bahkan tuan-tuan, apa yang berlaku nanti tahun ke-11, bulan Rejab, 27 Rejab, lagi pelik. Tuan-tuan, Nabi naik ke langit Sidratul Muntaha, turun semula. Abu Lahab juga yang kumpulkan orang Mekah. Sini Muhammad nak cerita ni. Muhammad malam tadi naik ke langit, kemudian turun semula ke Palestin, balik ke Mekah dalam masa satu malam. Tuan-tuan, kata Allah. Tapi maka yang beriman bertambah keimanan, golongannya Abu Bakar. Ada yang kufur bertambah kufur, Abu Lahab, Abu Jahal, Labu-Labi and the gang. Tuan-tuan, ada yang dah Islam tetapi dia kufur semula. Nampak pembersihan berlaku. Tuan-tuan, peristiwa Isra' Mi'raj. Tuan-tuan, Islam ni ilmu yakin. Tuan-tuan, agama yakin. Tuan-tuan, mati Allah. Maka Nabi SAW, bukan ini je peristiwa tentang pokok, tuan-tuan. Saya teringat satu lagi peristiwa sebagai penutup, tuan-tuan. Ada masih lagi ya. Dekat Madinah, kalau kita baca sirah, tuan-tuan, ada satu lagi peristiwa. Nabi SAW berjalan di pasar di kota Madinah, di pinggir kota. Sampai Nabi ke pinggir kota, maka seorang Yahudi memanggil Nabi SAW, Muhammad, sini Muhammad. Maka Nabi datang. Apa kata lelaki tadi? Kau kenal aku siapa? Aku kenal engkau. Nabi ni kelebihannya dikenal orang. Tuan-tuan, aku kenal kau Luka'ah kan? Kau Luka'ah Yahudi. Ya, kau kenal aku, Luka'ah. Kau kenal tak Luka'ah ni siapa? Engkau jagoh gusti
Jaguh gusti, orang yang suka bergaduh, dia suka berlawan, dia menang. Dia memang ahli perang, tuan-tuan. Memang jago gusti di kalangan orang-orang Yahudi, memang terkenal dah, tuan-tuan. Sebut Luqa'ah, wah ini jangan buat pasal. Memang badannya, kalau gusti memang gusti ni, tuan-tuan, dia nak jatuhkan musuh, betul tak, tuan-tuan? Dalam sukan gusti, kan? Dia nak jatuhkan musuh. Apa kata Luqa'ah? Luqa'ah kata, Muhammad, ginilah Muhammad, engkau kalau boleh kalahkan aku, kau boleh jatuhkan aku masuk Islam. Aku masuk Islam. Luqa'ah kata, boleh. Kata Nabi SAW, boleh. Aku tak ada masalah. Okey. Kemudian mulalah buka bunga dan sebagainya. Nabi dapat jatuh dia. Dia bangun semula. Nanti aku belum sedia. Dia kata, aku tak sedia lagi. Aku tak sedia. Tuan-tuan, kemudian nanti dulu, tunggu dulu. Aku bersedia. Okey, dah bersedia ke? Okey, aku dah bersedia. Dia baru buka bunga, Nabi panggil, pop, jatuh lagi. Luqa'ah jatuh lagi. Nabi kuat, tuan-tuan. Kita dengar Saidina Umar kuat. Kita tahu Zubair seorang yang pemberani. Tetapi ketika mana satu keadaan mereka berada di belakang Rasulullah, maknanya apa? Rasulullah lebih berani. Tuan-tuan, Rasulullah sangat berani. Tuan-tuan, sangat kuat. Tuan-tuan, Nabi SAW. Kemudian dia kata, aku tak sedia lagi. Tak sedia lagi, tuan-tuan. Dah jatuh lah. Tunggu aku kira. Aku akan hisab. Maka dia pun kira. 1, 2, 3. Datang Nabi SAW. Jatuh lagi Luqa'ah. Tuan-tuan, mati Allah. Apa yang berlaku, tuan-tuan? Luqa'ah kata apa? Ginilah, aku saja je. Aku boleh masuk Islam sebenarnya. Ni tadi aku test saja. Aku test sudah. Aku boleh je masuk Islam kalau sekiranya dia tengok kat tepi. Dia nak cari benda yang mustahil dibuat oleh Nabi SAW. Maka dia kata, aku boleh masuk Islam kalau engkau boleh. Kalau engkau boleh. Apa, tuan-tuan? Kita berhenti sekejap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Tuan-tuan, mati Allah, sikit lagi tuan-tuan, kita habiskan kisah pokok tadi. Tuan-tuan, maka Luqa'ah, tuan-tuan, seorang Yahudi. Ada sebahagian riwayat yang mengatakan Luqa'ah ataupun Lukanah. Tuan-tuan, bolehlah tengok dalam Google dan sebagainya, type Lukanah ataupun Luqa'ah. Ada dua nama, dua riwayat nama. Tuan-tuan, maka Luqa'ah ni, tuan-tuan, dia mencabar Nabi. Ketiga-tiga kalinya dia jatuh. Tuan-tuan, tetapi dia memang tak nak Islam sebenarnya, tuan-tuan. Maka aku boleh masuk Islam. Aku boleh masuk Islam sekiranya mata dia tengok tepi. Maka dia nak cari benda yang tak mungkin Nabi boleh buat. Maka dia tengok satu pokok. Dia terlihat satu pokok. Aku kalau nak masuk Islam, kalau engkau boleh suruh pokok tu syahadah. Tuan-tuan, kalau engkau boleh buatkan pokok tu bersyahadah, aku masuk Islam. Maka Nabi SAW dah ada pengalaman. Maka apa kata Nabi SAW? Boleh. Tuan-tuan, seronoklah Nabi. Dia nak masuk Islam dengan yang tadi, yang doa, Nabi doa, ayatan al-yaum. Tanda. Tuan-tuan, maka Nabi panggil ayatuhas syajarah, ta'al. Maka pokok tadi bergerak. Tuan-tuan, pokok tadi bergerak, tuan-tuan, mati Allah. Maka ketika itu, apa kata Nabi SAW? Ayyatuhas syajarah an tashhada an la ilaha illallah wa anni Muhammad Rasulullah. Maka tuan-tuan, mati Allah, maka pokok tadi pun berkata-kata, sesungguhnya tiada Tuhan melainkan Allah dan engkau adalah Rasulullah. Tuan-tuan, mati Allah, apa yang berlaku, tuan-tuan? Maka apa kata Luqa'ah? Betul lah kata orang-orang Mekah bahawa engkau ni ahli sihir. Beriman tak dia, tuan-tuan? Tak beriman juga. Dan nampak bukti depan mata pun tak beriman, tuan-tuan. Maka tuan-tuan, mati Allah, kita syukur Alhamdulillah. Kita lafazkan syukur Alhamdulillah. Tuan-tuan, kita tak nampak tanda-tanda. Kita tak nampak bulan terbelah. Kita tak nampak Nabi keluar terpancar air seperti mana para sahabat kuat imannya nampak tanda-tanda. Tuan-tuan, kita tak nampak tanda-tanda. Yang ada pada kita ni Quran sahaja. Ini mukjizat, yang tanda yang boleh kita pegang, yang boleh kita baca, yang boleh kita hafal dan kita tengok, tuan-tuan. Quran. Tuan-tuan, satu je tanda, tuan-tuan, membuatkan kita ni beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Ada manusia di luar sana dah nampak kebenaran, dah nampak tanda, dah nampak pokok tercabut ni tuan-tuan, tak beriman juga. Tuan-tuan, mati Allah, mukjizat ni tuan-tuan, satu kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi untuk apa? Sebagai tanda, supaya membuktikan dia tu betul. Tuan-tuan, kita tak nampak bukti-bukti itu. Tuan-tuan, kita lah umat yang ditangisi oleh Nabi 1400 tahun yang lalu. Kerana Nabi pernah menangis. Tuan-tuan, kerana apa? Rindukan umatnya. Siapa tuan-tuan? Kita. Mereka tak nampak aku, mereka tak nampak tanda-tanda, mukjizat dan sebagainya, tetapi mereka beriman, selalu berselawat kepada aku. Maka apa? Nabi rindukan kita. Tuan-tuan, berselawatlah kita kepada Nabi. Tambah cinta kita kepada Nabi. Kita banyak belajar tentang sirah Nabi. Supaya apa? Tambah rindu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Mudah-mudahan kita bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi syafaat kepada kita nanti dekat padang mahsyar. Allahu a'lam bissawab. Tuan-tuan, nanti kita akan cerita pula tentang bagaimana Nabi nak masuk semula ke Mekah. Dalam keadaan Nabi ni nak dibunuh. Macam mana nak Nabi nak masuk Mekah? Tuan-tuan, maka kita akan sebutkan pada perbincangan yang akan datang. Wallahu a'lam bissawab. Yang baik itu daripada Allah, salah silap itu daripada syaitan, kelemahan diri saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum.